Hakim Rabbi Yasir wa la Ta'sir. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita diizinkan lagi dipilih duduk dalam majlis ilmu ini ya. Terus bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki dengan topik yang menarik ya, mengenai 5 ubat hati ni, iaitu berbicara soal hati ni kan. Tiada siapa dapat menafikan bahawa hati itulah punca segalanya. Hatilah penyebab seseorang itu bahagia atau sebaliknya. Dan marilah sama-sama kita ikuti kupasan selanjutnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki. Dipersilakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pertama kita syukur kerana dapat sama-sama berkumpul dalam sahabat pencinta Al-Quran yang mudah-mudahan saya doakan semoga semua muslimin muslimat sekalian yang ada pada pagi ini diberi keberkatan dalam kesihatan, dalam rezeki, dalam umur, ya, diberi keberkatan di dalam semua kebaikan dalam kehidupan, insya-Allah Allah anugerahkan nikmat iman dan Islam, nikmat ilmu yang barakah, nikmat kekuatan untuk beramal dan istiqamah. Dan semoga kita semua sentiasa dalam kasih dan rahmat Allah. Dan sebenarnya saya pun dalam seminggu lepas baru keluar daripada wad. Saya masuk wad lebih kurang 4 hari. Tapi alhamdulillah hari ini dah semakin baik, semakin sihat, dan saya doakan semoga semua jemaah sekalian sihat, insya-Allah, terpelihara daripada penyakit, daripada virus, daripada apa-apa sajalah ya, bentuk disebut penyakit. Dan insya-Allah mudah-mudahan kesihatan kita ni dapat kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan, kebajikan dan amalan soleh. Ya, sebagaimana pagi ni kita berada dalam majlis ilmu, ya, kita berada dalam majlis mengingati Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik hidayah sehingga perbuatan kita ini atau amalan kita hari ini menjadi sesuatu yang akan menjadi hujah di hadapan Allah bahawa kita hamba-Nya yang sentiasa ingin penuhkan masa dan umur kita dengan kebaikan, insya-Allah, dan kita berusaha menjadi hamba Allah yang soleh, solehah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita nak bercerita tentang 5 ubat hati. Cerita pasal sakit mestilah ada ubatnya kan. Salah satu daripada sunnah apabila kita terkena penyakit adalah mencari penawarnya. Tapi sakit tubuh badan memang selalu orang akan cari penawar. Cari doktor, pergi farmasi, beli ubat, ya. Kerana dia tahu dia sakit. Sakit kepala ke, sakit demam ke, sesama ke. Dan memang sakit tu adalah salah satu ujian yang mana Allah jadikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau sakit orang beriman, dia dapat pahala, dapat pahala keampunan, dia dapat pahala kesabaran, dia dapat keampunan Allah Ta'ala. Bersama sakitnya Allah luruhkan dosa-dosa, dan bersama sakitnya juga Allah Ta'ala padamkan api nerakanya. Artinya mudahnya dia dalam urusan akhiratnya kerana telah pun Allah kafarahkan mungkin silapnya dan salahnya di dunia. Dengan penyakit yang dia kena itu, maka terhapuslah dosa-dosanya. Itulah kebaikan bagi orang beriman kalau diuji dengan sakit. Maka kalau kita sakit, kita diuji dengan sakit, ya, kita jangan kata apa, mengeluh, ya, kita jangan merungut dengan kesakitan itu. Mungkin orang lain tak kena, kita kena. Ya, semuanya sebab Allah sayang pada kita. Ya, kerana Allah nak bagi lebih lagi kebaikan untuk kita. Ya, maka sakit, sepanjang mana kita sakit, sepanjang itulah luruhlah dosa kita, sepanjang itulah diampunkan kita, diangkat darjat kita, diberikan pahala bagi kita, insya-Allah. Baik, jadi muslimin muslimat dirahmati muliakan Allah Ta'ala. Sakit badan selalu orang senang cari
orang kata orang akan cari penawarnya, dan memang sunnah ya berikhtiar dengan penyakit kita lah. Tapi sayangnya penyakit hati, orang yang sakit hati mereka tak tahu pun mereka sakit. Itu bahaya ya, kerana sakit yang tidak diketahui oleh pesakit akhirnya boleh jadi sesuatu yang membarah ya, dan akan juga merosakkan ya kepada diri, jiwa dan hati seseorang itu. Jadi sebab itulah ya kita nak tahu ya dalam perbincangan kita ni apakah contoh-contoh penyakit hati, dan adakah kita termasuk di kalangan orang yang sakit sebenarnya. Kita tak nak jadi orang yang sakit, insya-Allah. So kita kena tahu benda-benda ni, kerana penyakit hati ni sesuatu yang dia tidak nampak di mata, tetapi ia ada di hati-hati manusia. Kerana penyakit itu adalah khusus bagi orang beriman. Kerana syaitan dia nak hati orang beriman ni sakit. Bila sakit yang tak diubati, lama-lama makin teruk, makin parah, dan akhirnya boleh menyebabkan jiwa orang tu mati ya sebelum jasadnya mati, ataupun imannya mati sebelum dirinya meninggal dunia. Itu bahaya. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati dengan hati kita. Berhati-hati dengan hati. Supaya kita sentiasa menjaganya dan sentiasa mengubatinya, sentiasa bagi suplemen, makan vitamin. Apa vitamin-vitamin dia? Kalau hati dia tak sama macam sakit luaran, ya. Ada vitaminnya, ada ubatnya yang Allah Ta'ala telah jadikan, Nabi SAW telah nasihatkan, para ulama telah pun bagi pelajaran untuk kita sama-sama amalkan agar hati kita bersih dan hati kita bebas daripada penyakit, dan hati kita menjadi hati yang mudah-mudahan sejahtera, insya-Allah. Baik, penyakit hati ya yang disebutkan, pertamanya sebelum kita sebut tentang penyakit hati, kita kena tahu bahawa hati kita ni sesuatu yang disebut sebagai tempat jatuh pandang Allah Ta'ala, ya. Tempat jatuhnya pandang Allah Subhanahu Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala, Nabi SAW cerita dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala tidak memandang kepada rupa paras kita, ya, suwarikum, rupa paras kita, wala ila ajsamikum, ataupun jasad kita, ya. Jadi Allah tak pandang pada material kita, harta kita, rupa paras kita, pangkat kita, bangsa kita, tidak dipandang oleh Allah Ta'ala atau tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Melainkan walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah Ta'ala pandang ya iaitulah qulub, iaitu hati kita. Jadi sebab tu hati ni kita panggil tempat jatuhnya pandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat jatuh pandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita kena jaga dia betul-betul. Kita kena pastikan hati kita dalam keadaan terbaik. Hati kita adalah tempat Allah Ta'ala pandang kita. Kerana itu niat mesti sentiasa jaga. Kita mesti pelihara dia dari penyakit. Kita mesti pelihara dia daripada kerosakan. Jadi sebab itulah kita sebut Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang lain pula, disebutkan bahawa dalam jasad kita ni ada mudghah, ada seketul daging. Fa iza salahat, kata Nabi, apabila ia baik, salaha jasadu kullu, maka akan baiklah semua jasad orang ni. Perkataannya akan baik, perbuatannya akan baik, percakapannya akan baik, semua akan baik kalau satu ketul daging ni baik. Dan wa idza fasadat fasada jasadu kullu, kalau ia buruk, maka akan buruklah semua jasad orang tu. Perkataannya pun akan buruk, perbuatannya pun akan buruk, semua akan buruk. Jadi apa yang seketul daging itu? Kata Nabi, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahawa ia adalah hati. Ya? Sebab tu kalau orang ni baik je, kita tak panggil dia baik tangan. Walaupun dia suka buat baik dengan tangan dia, dia tak baik. Baik tangan lah dia ni. Ataupun baik mulut lah dia ni. Sebab dia suka cakap yang baik. Tak. Kita selalu,
Orang buat baik kita akan panggil baik hati. Baik hati. Kerana hati dia baiklah, terzahirlah dalam perbuatan dia, dalam perkataannya, dalam diri dia. Ya? Baik. Lalu sebab itulah jemaah sekalian dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Di dalam kita sebut tentang hati, ya. Jadi hati ini bukanlah disebutkan hati bukan penyakitnya bukanlah sesuatu yang zahir. Penyakit hati ni dia satu yang maknawi. Maknawi ni maksudnya kita tak nampak dia. Tapi dia boleh terzahir dengan perbuatan. Jadi sebab itulah kalau orang tu dia sakit ataupun dia ada penyakit hati, ya, kalau kita rujuk dengan perubatan hospital ke klinik ke, dia tak boleh baik. Dia tak boleh baik. Sebab dia sesuatu yang maknawi. Ya. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab keingkaran mereka, Allah Taala mematerikan di atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka adanya penutup, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Jadi siapa dia orang-orang ni? Orang yang kufur pada Allah, orang yang menjadi munafik, artinya dia tak mau beriman tapi dia saja nampakkan dirinya beriman. Ya, maka Allah Taala akan khatamallahu ala qulubihim, Allah akan tutup hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, dalam keadaan mereka itu dalam disediakan pula di yaumul akhirah dengan azab. Ya. Jadi begitulah juga Allah Ta'ala sambung ayat ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati golongan orang-orang yang munafik, yang rupa macam orang beriman tapi rupanya hatinya tak beriman. Ya. Terdapat penyakit, kata Allah Ta'ala. Marad ni penyakit lah. Fazadahumullahu marada. Kerana kejahatan mereka, Allah Ta'ala tambah lagi penyakit itu bagi mereka. Ya. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Ya. Jadi hati kita ni dia ada penyakit-penyakit dia. Kalau badan ada penyakit, kalau sakit kepala, migraine nama dia. Kalau sakit lutut, arthritis, ada nama-nama dia. Kan? Jadi macam-macam nama demam, flu, sekarang ni ada influenza A, influenza B, macam-macam lah nama kan penyakit. Jadi hati pun dia ada kategori penyakit macam tu. Apa contoh-contoh penyakit hati? Pertama, yang dipanggil penyakit yang paling bahaya sekali. Ini penyakit tahap kritikal, macam kanser. Macam kanser. Apa dia? Iaitulah penyakit kibar, takabur. Itu paling bahaya sekali. Ya. Lalu penyakit takabur ni adalah sesuatu yang Allah Ta'ala selalu ingatkan dalam Quran. Ya, sehingga kan sebenarnya ya takabur ni sesuatu sifat yang kalau pada manusia ia menjadi penyakit. Ya. Yang boleh merosakkan iman, jiwa, bahkan amal seseorang itu. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang takabur, antara satu makhluk Allah Ta'ala yang kena penyakit ni adalah iblis laknatullah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, apabila Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ya, Allah Ta'ala menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat 30 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu Allah Ta'ala suruh semua sujud. Semua malaikat sujud illa iblis. Kecuali iblis dia tak nak sujud. Ya. Padahal iblis tu hamba yang taat asalnya. Tetapi dia bukan malaikat, dia jin yang taat kepada Allah. Ya. Lalu apa yang berlaku? Dia tak nak sujud kepada Adam, maksudnya tak nak hormat pada Nabi Adam AS. Lalu dia kata pada Allah Subhanahu Wa Taala,
khalaqtani minan nar, kau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia daripada tanah. Api ni kan logiknya lebih bersih, lebih mulia, lebih agung, lebih bagus daripada tanah. Tanah ni kan kotor, buruk, macam-macam, busuk. Jadi itu logik yang dia pakai. Kerana apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa dia cakap itu? Sebab dia sebenarnya takabur. Kata Allah, dia engkar, aba, wastakbar, dan dia takabur, wa kana minal kafirin, dan dia di kalangan kafir. Jadi sebab itulah kita sebut penyakit takabur, sombong ni menyebabkan kekufuran sesuatu makhluk Allah Ta'ala. Jadi orang beriman tak boleh ada penyakit ni. Penyakit ni mesti dibersihkan, mesti dibuang, mesti dirawat, mesti dihilangkan. Kalau dia nak tumbuh je, kita hilangkan. Jadi takabur ni, sebab itu Nabi SAW beritahu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk syurga bagi seorang mukmin yang hati dia ada sifat sombong, takabur. Sombong ni macam mana? Maksudnya bataral haq wa ghamtan nas. Dia tolak kebenaran dan dia merendahkan manusia. Artinya dia rasa diri dia lebih mulia. Kerana itu dia tak nak terima nasihat, dia tak nak, dia rasa diri dia lebih bagus, lebih betul, lebih baik. Macam mana iblis merasa dirinya lebih mulia dari Adam AS, maka dia tolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghamtan nas, dan merendahkan manusia yang lain. Maka kita tak boleh ada sifat tu. Sifat sombong, takabur. Itu tak boleh. Kerana kata Nabi, kalau ada dalam jiwa seseorang, maka kalau dia tidak menghilangkannya, memohon ampun pada Allah, akhirnya dia tak masuk syurga. Dia bukan dia akan la yadkhulul jannah, dia tak akan masuk syurga. Walaupun ada sebesar zarah sifat sombong, kerana dia akan dibakar dahulu dalam api neraka. Sifat tu sangat bahaya. Maka sebab tu kesombongan ni kita kena buang jauh-jauh. Kita kena hilangkan, kita kena macam mana nak hilangkan? Ni yang kita nak sebut 5 ubat hati. Itu cara dia. Nanti sekejap lagi kita akan sebut, insya-Allah. Baik. Yang kedua, contohnya penyakit hati apa dia? Yang bahaya, ni namanya al-hasad. Al-hasad. Yang tadi al-kibar ataupun takabur. Yang kedua ni hasad, al-hasad. Hasad pula adalah penyakit yang dipanggil sebagai kedengkian. Dengki dengan apa? Dengan harta orang, dengan kelebihan yang ada pada orang lain, dengan rezeki ada pada orang lain. Maka itu adalah hasad. Dan dia tak nak orang tu dapat nikmat tu, dan dia nak nikmat tu hilang daripada orang tu. Itu dipanggil hasad. Jadi hasad ni pun bahaya. Dia macam kanser jugalah. Tapi dia penyakit dalam hati. Masalahnya penyakit-penyakit ni tak nampak. Tak boleh didiagnose oleh doktor. Sebab tu kita kena diagnose sendiri diri kita. Adakah penyakit tu ada ataupun tak. Kalau dia ada, kita kena hilangkan cepat-cepat. Kalau dia pun tak ada, kita kena pastikan tak ada. Bersihkan jiwa kita dengan cara kita ambil ubat-ubat ni. Ada 5 ubat yang disebut ulama. Baik, sebelum tu. Jadi bila tersebut tentang hasad, Nabi kata al-hasadu ya'kulul hasanat kaman naru ya'kulul hatab. Hasad ni dia adalah penyakit yang dia boleh makan kebaikan kita. Kita beramal soleh, solat, puasa, sedekah, majlis ilmu, banyak pahala. Tetapi dalam masa yang sama kita disebutkan penyakit ini, kita seseorang itu terhinggap penyakit ni, dia tak ubati, maka hasad tadi akan makan semua kebaikan dia. Makan sampai habis, kebaikan dia jadi kosong. Jadi tu bahayanya hasad. Sebab tu kita tak boleh ada hasad dalam hati kita. Kalau ada, kita kena ubat dia. Jadi inilah dan hasad ini boleh menjerumuskan seseorang tu bukan hanya kepada hilangnya pahala, tapi kepada kekufuran. Ada orang dia hasad sampai dia
sampai dia menyihir orang lain. Jadi ada pula disebutkan ada orang yang dia kerana hasad dia sanggup membunuh orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi inilah bahayanya penyakit hasad. Baik. Jadi seterusnya muslim muslimat dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu taala. Ini adalah dua penyakit yang berbahaya. Ada tak lagi penyakit yang lain? Ada. Sebagai contohnya penyakit riak. Yang ketiganya penyakit riak. Kita bahaskan riak ini maksudnya adalah riak ni artinya menunjuk. Ya. Kepada siapa ditunjukkan? Kepada manusia. Apa yang ditunjukkan? Amalan. Amalan ataupun kebajikan yang dibuat oleh seorang itu. Jadi maksudnya apa? Kalau satu orang tu dia buat amalan, tak kira apa sajalah amalan kebaikan. Contohnya sedekah ke, dia tolong orang ke, hatta sampai kepada peringkat dia berjihad ke, atau dia ada ilmu dan menyampaikan ilmu ke. Mana ni orang-orang yang berlakukan kebaikan. Tapi yura'un. Dia buat kebaikan tu untuk ditunjukkan kepada orang lain. Yura'un artinya untuk dia persembahkan bukan untuk Allah atau kepada Allah, tetapi dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada manusia yang lain. Jadi ini menjadikan dia ini maknanya apa? Dia jadi orang yang menunjukkan amalannya kepada orang yang lain. Jadi ini pun bahaya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang solat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang solat, kata Allah Subhanahu Ta'ala. Iaitulah bagi siapa? Bukan orang yang solat yang maknanya apa? Orang macam tu, ada orang kata, habis tu Ustaz, kalau solat pun hina, baik tak payah semayang, dia kata. Jadi itu perkataan yang bahaya. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya fawailul lil musallin, kerana Allah sambung selepas itu, alladzina hum an salatihim sahun. Siapa dia orang yang hina kerana solat? Iaitu orang yang apabila dia solat, an salatihim sahun, iaitu dia melalaikan solat dia. Dia solat tapi solat dia lambat. Solat dia apabila dah nak habis waktu baru nak semayang, ataupun dia dalam keadaan solatnya dia sentiasa kata apa, melengah-lengahkan, sehingga dia tertinggal solat itu. Jadi ini adalah ataupun masuk waktu lain dan nak masuk waktu lain. Maknanya apa? Dia solat sampai masuk waktu yang seterusnya tanpa ada sebab-sebab, dia sengaja melewatkan. Dan begitulah juga walladzina hum yura'un, iaitu orang-orang yang mereka ini solat dalam keadaan yura'un. Iaitu maaf, untuk menunjuk-nunjuk dalam solat dia. Yura'un. Dia solat tapi dia nak tunjuk dekat manusia. Dia solat tapi sebab dia nak orang nampak dia solat. Dia nak orang kata apa, maknanya apa, kalau orang tak ada, dia pun tak semayang. Ada tak orang macam ni? Kan dia solat setahun dua kali je. Semayang Aidilfitri, Aidiladha. Pasal apa dia kata, malu duduk rumah ni. Orang semua perempuan je duduk rumah. Sebab uzur, jadi takkan aku nak duduk rumah. Dia kata. Akhirnya dia pergi dia solat, tapi solatnya pun bukan kerana Allah Ta'ala. Ada juga yang bagus sikit, seminggu sekali je. Tu pun teruk juga tu. Sembahyang Jumaat. Kenapa duduk office ni, semua orang perempuan je. Malu pula aku. Orang perempuan tak pergi semayang, aku orang lelaki. Maka dia pergi semayang. Tapi semayang ni bukan kerana Allah. Kerana lainnya, orang lain tak tahu, dia pun tak semayang. Dia nak orang tahu dengan ibadah. Jadi inilah yura'un ataupun riak yang sangat-sangat berbahaya. Dia bukan hanya untuk solat, tapi untuk semua ibadah. Untuk ibadah sedekah dia, maka sentiasa kita kena jaga hati kita daripada sifat riak. Kerana riak ni kata Nabi SAW, ia adalah
syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Maksud syirik kecil ni adalah dia, kalau ada orang dengan penyakit ni, dia tidaklah jadi kafir, tetapi dia syirik yang kecil. Maksudnya apa? Dia telah pun melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah. Oleh sebab demikian Allah beritahu, Nabi beritahu dalam hadis, apabila tiba hari kiamat, ada orang yang dia ini, dia berjihad di jalan Allah sampai dia syahid di jalan Allah. Lalu dia bila dibangkitkan di hari akhirat, Allah pun tanya dia, dahulu kamu dapat berjihad, kamu dengan jasad kamu yang Allah bagi kuat, apa yang kamu buat? Dia pun kata, saya berjihad jalan Allah, saya berjihad kerana Allah. Lalu akhirnya Allah Ta'ala beritahu, kamu menipu, disebabkan sebenarnya kamu bukan jihad kerana Allah, tapi kamu jihad sebab kamu nak kemuliaan dari manusia, pujian dari manusia. Kamu telah pun mendapatnya, maka sekarang masuklah dalam neraka. Orang jihad pun boleh masuk neraka. Sebab apa? Yura'un. Sebab riak. Dia buat tu kerana nak tunjuk pada orang. Begitulah juga ada orang yang keduanya, kata Nabi, dia ni dahulu adalah ahli ilmu. Banyak ilmu dia. Jadi dia menyampaikan ilmu. Lalu akhirnya Allah tanya dia di hari akhirat, kamu dulu Allah anugerahkan ilmu, apa yang kamu buat dengan ilmu itu? Dia kata, oh saya menyampaikannya kerana Allah. Allah Ta'ala beritahu, kamu menipu. Ya? Kerana sebenarnya kamu bukanlah menyampaikannya kerana Allah, tapi sebab kamu sampaikannya sebab kamu nak kemuliaan, pujian dari orang. Orang mengatakan kamu ni orang yang alim. Maka dahulu kamu dah dapat dah, maka sekarang masuklah ke dalam neraka. Masuk neraka dia. Ya Allah. Dan yang ketiganya, orang yang banyak sedekah. Dia banyak sedekah. Lalu Allah tanya dia dulu, dengan harta yang Allah bagi, apa kamu buat? Dia kata, saya sedekah ya Allah. Ya, Allah pun kata, kamu menipu, ya, disebabkan kamu sedekah bukan untuk aku, tapi kerana kamu nakkan pujian daripada orang, nak orang sebut kamu ni pemurah. Dan akhirnya kamu dah dapat pun, maka sekarang kamu masuklah ke dalam neraka. Itu amalan-amalan yang hebat, tetapi kerana riak, penyakit itu, maka dia jadi sia-sia. Sebab tu kita kena pastikan hati kita jauh daripada riak. Kerana dia syirik kecil yang boleh merosakkan amalan soleh dan akhirnya boleh menyebabkan di akhirat menjadi kerugian. Wallahu a'lam. Jadi para jemaah muslimin muslimat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita pergi kepada apakah ubat hati. Jadi kita tahu penyakit dia, kita dah tahu masalahnya, maka sekarang kita nak tahu apakah ubatnya, apakah yang disebutkan dengan cara-cara membasmi penyakit ni. Baik. Bagi merawat hati yang mati atau hati yang berpenyakit, maka para ulama, antaranya Ibrahim Al-Khawas, rahimallahu ta'ala, berkata, ubat hati ada 5 perkara. Ubat hati ada 5 perkara. Yang pertama, membaca Quran dan memahami maknanya. Ini yang pertama sekali. Baca Quran dan memahami maknanya. Baik, saya baca dulu 5. Nanti lepas ni kita bahaskan. Yang kedua, iaitu banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Ataupun kita sebut puasa sunat lah. Ini yang kedua. Yang ketiga, solat malam. Solat malam ataupun tahajud, kita panggil solat malam. Yang keempat, iaitulah berdoa pada waktu fajar. Berdoa pada waktu fajar, yakni pada waktu awal sebelum subuh. Macam tu. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi ada 5. Soleh ataupun solehah lah. Dia ada 5 ubat hati. Baik, kita bahaskan satu-satu. Pertama sekali, membaca Quran dan juga memahami maknanya. Dan hendaklah seorang itu tadabbur dan bercita-cita untuk menghayati dan mengamalkan ayat Al-Quran. Jadi maksudnya, yang pertama sekali, cara kita nak bersihkan hati kita adalah tidak lain tidak bukan dengan baca Quran. Baca Quran ni membersihkan hati kita.
Jadi bila kita baca Quran Allah Ta'ala akan jadikan hati kita ni bersih daripada penyakit tadi tu. Contohnya penyakit takabur, penyakit riak, penyakit disebutkan dengan apa tu? Penyakit hasad dan juga penyakit-penyakit yang lain. Jadi bila kita baca Quran akan bersihlah hati kita dan jiwa kita. Tetapi ada syaratnya, iaitu bukan hanya membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi sambil memahami maknanya. Mesti faham makna dia. Jadi sebab itulah bila kita sebutkan kita baca Quran dan maknanya, itulah ubatnya. Kalau baca Quran saja, adakah jadi ubat? Dia boleh jadi ubat, tetapi dia tidak betul-betul berkesan, kata para ulama, kerana Quran ini mesti dimaknai, mesti difahami. Baru dia betul-betul menjadi syifa'ul lima fis sudur. Dia jadi syifa, ubat kepada apa yang terkandung dalam dada kita, iaitu hati kita lah. Jadi ini Allah sebut dalam Quran. Jadi sebab tu kita kena usaha fahami Al-Quran. Kalau kita tak faham ayat-ayatnya, dia tetap menjadi ubat, tetap menjadi disebutkan dengan ubat kepada hati kita, ataupun dia boleh menghidupkan hati kita. Tetapi syarat untuk menjadi ia ubat yang berkesan, ia mesti dimaknai atau difahami. Maka hendaklah seorang tu tadabbur. Tadabbur ni maksud apa? Kita baca, kita menghayati maknanya. Kita menghayati makna ayat Al-Quran itu. Contohnya tadi Allah Ta'ala sebut apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Bila kita baca, kita rasa apa? Ya Allah, takutnya dalam hati ni, takut solat kita ditolak oleh Allah. Kerana banyaknya kelemahan kita. Semayang kadang-kadang tak khusyuk. Semayang kadang-kadang lambat. Semayang kadang-kadang kerana orang. Jadi kita nak buat apa? Kita nak baiki. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, berilah kekuatan untuk aku baiki solatku. Kemudian kita usaha pula. Kita pergi belajar ilmu-ilmu tentang khusyuk solat. Jadi itu contohnya. Jadi ini yang Allah Ta'ala nak. Inilah yang dipanggil ubat kepada hati. Bila kita faham makna bacaan dalam solat, kita akan semakin bersih jiwa kita. Sebagai contohnya, Allah sebut dalam Quran, di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala sebut contohnya, wailul likulli humazatil lumazah. Allah kata, besarnya kecelakaan bagi orang yang humas dan lumaz. Humas ni apa? Orang yang menghina orang lain dengan mata dia atau dengan isyarat. Dia tengok orang, dia kelip-kelip mata kat orang sebelah, nak menghina orang tu. Jadi itu dipanggil humas. Dan lumas ni pula menghina orang lain dengan perkataan, dengan kata-kata dia. Jadi bila kita menghayati ayat Quran itu, kita berhati-hati dengan kata-kata dan perbuatan kita, agar kita tak menyakiti orang lain, agar kita tak menghina orang lain. Sebab tu Nabi beritahu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim ini mestilah dia selamat orang lain daripada kata-katanya, lisan, iaitu lidahnya, wayadihi, dan juga tangannya. Artinya, dia takkan buat buruk dengan kata-katanya dan perbuatannya dengan orang lain kerana dia seorang Muslim. Jadi, ini di antaranya. Jadi sebab itulah, pertama sekali kita kena usaha baca Quran dan baca maknanya. Dalam saya memberi tazkirah kepada para mu'alaf di di Kuala Lumpur, jadi saya tanya mereka berkaitan dengan macam mana awak boleh terdetik untuk masuk Islam. Ramai di kalangan mereka cerita macam-macam kisah setelah bertahun-tahun mereka beragama yang lain. Tetapi akhirnya mereka sebut mereka masuk Islam sebab mereka baca dan faham Al-Quran. Dia tak baca bahasa Arab sebab dia tak boleh baca bahasa Arab pun. Ada bangsa India, bangsa Cina, ada Mak Saleh. Jadi mereka kata selepas saya baca makna Al-Quran, akhirnya saya rasa Quran ni adalah kitab yang benar dan akhirnya saya masuk Islam. Jadi mereka ni mu'alaf masuk Islam
tinggalkan agama lama mereka kerana tahu kebenaran Islam disebabkan mereka baca Al-Quran. Sebab baca Quran. Jadi itu maknanya menunjukkan bahawa besarnya nilai membaca dan memahami ayat Al-Quran. Besarnya kata apa, disebutkan dengan amalan membaca dan memahami ayat Al-Quran. Jadi sebab itu yang pertama sekali bila kita baca Quran dan maknanya, kita memahami dan kita merenungi maknanya, dan ia akan menjadi sesuatu yang membersihkan hati kita. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, mengosongkan perut dengan cara berpuasa atau puasa sunat dan diisi dengan ketaatan melakukan ibadah puasa. Jadi puasa ni adalah satu amalan yang sangat-sangat luar biasa. Kerana Nabi SAW beritahu dalam hadis, sesungguhnya setiap amalan ni dia ada pahala dia. Dia ada banyak, dia ada hasanah yang kita baca Quran tadi. Satu huruf Quran kita dapat 10 pahala dalam hadis sahih Nabi SAW. Manakala kalau kita solat jemaah, kita dapat 27 pahala. Kalau kita buat satu amalan, ada pahala-pahala ni. Ada yang 10, ada yang 100, itu kata Nabi SAW. Illa siyam, kecuali puasa. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Kerana puasa itu adalah hamba ku buat kerana aku. Maksudnya apa dia buat, orang pun tak tahu dia puasa ke tak puasa kan. Kalau satu orang tu puasa, tak ada orang pun tahu dia puasa. Kerana amalan tu tak nampak. Dia, kecuali kalau dia cakap lah dia puasa kan. Tapi kalau dia tak cakap, memang dia tak nampak pun yang dia puasa. Kerana dia buat amalan tu kerana ku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan berikan pahala yang sebanyaknya bagi dia. Jadi kerana amalan tu dibuat ikhlas, puasa ni mendidik keikhlasan, maka dia akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kerana itulah puasa membersihkan jiwa. Puasa membersihkan hati, sehingga dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang golongan pemuda-pemuda. Kalau kamu tak boleh berkahwin, maka hendaklah kamu berpuasa. Nabi suruh puasa. Kenapa? Kerana dengan puasa tu akan memadamkan syahwat. Memadamkan keinginan syahwat, yang akan menjuruskan kamu kepada dosa. Maka bila kita puasa, nafsu kita pun akan kurus, kerana tidak dilayan. Bila kita ada keinginan, memang dalam jiwa kita Allah jadikan keinginan nak makan dan sebagainya. Maka bila berpuasa, keinginan itu atau nafsu itu akan menjadi kurus, akan menjadi kecil dan mudah untuk dibentuk. Kerana sebab demikianlah menyebabkan hati seorang manusia itu, dia tidak mudah mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia mengikuti keimanannya. Jadi sebab tu bila disebut tentang membersihkan jiwa, kita nak bersihkan jiwa, kita usaha puasa sunat. Puasa sunat tu akan membersihkan jiwa kita. Kerana bila kita puasalah, kita akan bersabar. Bila kita puasalah, kita akan kurang kata-kata. Bila kita puasalah, kita akan penuh masa dengan ibadah. Dah tak ada masa tak puasa, sibuk cari makanan kan. Bila dah puasa, dah tak ada masa, tak perlu cari makanan dah. Jadi kita ada masa nak buat ibadah yang lain. Maka dengan itulah menjadikan dengan ibadah puasa itu membersihkan jiwa kita dan membentuk jiwa yang bersih, jiwa yang suci, sehingga mudah-mudahan terluruhlah segala penyakit-penyakit seperti takabur, sombong, ataupun yang lain-lain tadi. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, solat malam. Wasallu bil lail wan nasu niyam, kata Nabi. Bangunlah di waktu malam, solat ketika manusia sedang tidur. Bukannya tuan-tuan dan puan, saya pun masih lagi kita berjuang nak jadi orang yang biasa bangun malam. Kerana bangun malam ni bukan sesuatu yang mudah. Baru ni kan viral
geng subuh macam Jumaat. Itu baguslah bangun untuk solat subuh berjemaah di masjid. Itu satu kempen yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus jadi sekarang ni antara ubat hati adalah solat malam. Kenapa Nabi suruh sallu bil lail wan nasu niyam? Solat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Itu pesanan Nabi bila Nabi pertama kali sampai Madinah. Kerana itu mendidik keikhlasan. Bila kita bangun waktu malam, tak ada orang tahu kita bangun. Dan kita masa tu hanya ada dengan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah bila kita bangun malam, kita akan membersihkan jiwa kita, insya-Allah. Maka dengan itulah kita bersolat tahajud, kita solat sunat witir, kita lakukan zikir, kita baca Al-Quran, kita istighfar. Ini bila ni? Pada waktu malam yang paling afdal adalah sepertiga malam. Sepertiga malam. Yang terakhir. Iaitu beberapa jam sebelum waktu subuh. Itu adalah waktu paling afdal sekali untuk bangun malam. Sebab itu termasuk daripada poin yang keempat juga. Selain solat malam adalah berdoa di waktu fajar. Ini adalah kata para ulama, iaitulah yang kita sebut tadi, Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah ta'ala. Iaitulah pada waktu fajar. Waktu fajar ni bila? Iaitulah sepertiga malam yang terakhir. Inilah waktu paling afdal solat malam dan inilah waktu paling afdal doa dan istighfar. Sebab tu dua poin ni adalah dalam waktu yang hampir-hampir sama. Jadi sebab tu Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-17 dan ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu, yakni orang-orang yang bertakwa, para ahli syurga, mereka itu sentiasa mengambil sedikit saja dari masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Dan pada waktu akhir malam, yakni sebelum fajar, mereka selalu beristighfar dan juga memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi antara ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang selalu berdoa, beristighfar pada sepertiga malam terakhir. Kenapa? Yang itu dipanggil waktu sahur. Kalau waktu bulan Ramadan, kita memang sangat lazimlah bangun waktu sahur kan. Sebenarnya Ramadan tu Allah nak latih kita untuk kita bangun waktu sahur di bulan-bulan yang lain. Tapi kadang-kadang jadi susah. Sebab apa? Sebab kita tak sahur di waktu yang lain. Sedangkan waktu sahur itu ada setiap hari. Dan idealah dipanggil sepertiga malam yang terakhir ataupun sulusul lailil akhir, yang mana dalam satu hadis Nabi cerita Allah Ta'ala berfirman, ini hadis kursi, bahawa Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah pun, maknanya apa, jadikan sepertiga malam terakhir itu waktu yang sangat istimewa. Kerana Allah akan dekat dengan hamba-hambanya di waktu itu, sehingga Allah Ta'ala berfirman, may yad'uni fa'astajibalah, siapa doa untukku, aku mustajabkan doanya. Wa may yastaghfirni fa'aghfirlah, siapa minta ampun, aku akan ampunkan dosanya. Wa may yas'alni fa'atiyah, siapa yang minta apa-apa hajat, aku akan makbulkan hajat dia, aku akan berikan kepada dia. Jadi inilah 3 kelebihan yang Allah bagi pada waktu sahur. Jadi sebab tu kita nak bersihkan hati, kita bangun awal sikit dari waktu subuh. Subuh sekarang lambat dah juga kan, dah 6 lebih baru subuh. Jadi kita bangun awal sikit je, 5.45 contohnya. Kita wudu, kita solat malam, dapat 2 rakaat pun tak apalah. Kita doa, kemudian kita istighfar sampai waktu subuh. Jadi itu adalah amalan para anbiya, amalan para nabi, amalan para salihin, amalan al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, amalan yang membersihkan jiwa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi disebutkan berdoa waktu fajar, disebutkan tadi, maka yang seterusnya ialah bergaul dengan orang-orang soleh. Yang terakhir, yang kelima, membersihkan hati. Caranya
minta maaf, iaitu bergaul dengan orang-orang soleh dan solehah. Jadi kat mana nak cari orang soleh-solehah ni? Paling mudah sekali, iaitulah di masjid Allah Ta'ala, dalam majlis ilmu. Ni orang soleh-solehah ni. Macam pagi ni ada 100 orang kan. Jadi semua ni soleh-solehah insyaAllah. Jadi inilah orang yang kita kena berteman, bergaul. Kerana subhanallah di yaumul akhirah ada kisah Nabi SAW ceritakan satu orang ni dia nak dimasukkan ke dalam syurga. Dia dah jadi ahli syurga. Lalu dipersilakan dia untuk masuk ke dalam syurga. Bila dia nak masuk syurga, dia tanya pada Allah, ya Allah, mana dia orang yang dahulu masa hidup dekat dunia dahulu, dia ni sama-sama pergi masjid dengan aku, sama-sama dia ni pergi ibadah dengan aku, pergi majlis ilmu denganku, maka mana dia ni, sahabat dia ni. Lalu ditanyakan, lalu diberitahu bahawa sahabat dia ni dalam neraka. Kerana dia masuk neraka, mungkin dengan dosa dan sebagainya. Akhirnya ahli syurga ni, teman dia ni doa pada Allah, ya Allah, masukkanlah dia syurga bersama dengan aku. Aku nak macam tu. Ya Allah, berikanlah dia rezeki dapat masuk syurga dengan aku. Jadi akhirnya Allah masukkan dia dalam syurga dengan sahabat dia ni. Allahu Akbar. Jadi itulah antara kelebihan berteman dengan orang soleh. Bukan hanya dunia dapat kebaikan, tapi akhirat pun kita dapat kebaikan, insya-Allah. Jadi bergaul dengan orang soleh ni, kenapa dia membersihkan jiwa? Kerana kebiasaan bila kita duduk dengan siapa circle kita, circle kita itulah yang akan menentukan siapa diri kita. Kalau orang tu dia duduk dengan geng-geng yang buat memang semua fikir macam tu je, maka itulah circle dia. Dia akan jadi obses dengan apa yang mereka sama-sama bincangkan, sama-sama hargai, kan? Macam itulah. Sebagai contoh lah kan, ada kumpulan hobi. Hobi apa? Mereka ni semua hobi dia suka kepada satu benda. Maka kalau dia berkumpul, itu dia cerita. Dia boleh cerita 2-3 hari benda tu. Sebab dia sebab itu circle dia. Kan? Jadi macam itulah keadaannya. Jadi kalau kita berkumpul dengan circle orang soleh, apa yang orang soleh selalu sembang? Orang soleh, dia tak akan sembang benda-benda yang merepek-repek, kan? Ataupun sembang benda-benda yang kata apa, yang tak ada manfaat. Pastinya semua ada ilmu, maka pastinya semua nak sembang benda yang baik-baik, peringatan pada akhirat, peringatan kepada Allah. Sembang dunia sikit-sikit tak ada apa, kan? Cumanya tambahan atau asas perkumpulan dia, asas bersembang dia adalah untuk kebaikan. Jom kita pergi ni ziarah anak yatim, jom kita duduk majlis ilmu. Nanti bila kita pula terlupa, dah lama jauh sikit, nanti ada sahabat-sahabat ni pun panggil. Jom kita pergi majlis ilmu, sama-sama. Jadi nampak tak? Itulah antara sebab-sebab jadi bersembang ni pun akan sembang benda yang baik. Tak ada orang yang nak sembang benda-benda yang buruk. Jadi kita akan sembang sama-sama terikut sembang benda yang baik. Bila duduk berbicara tentang kebaikan, berbicara atau berbincang untuk buat amalan, maka itu semua sebab-sebab yang sangat besar mengapa kita kena duduk dan bergaul dengan orang soleh, dan solehah, kerana kepribadiannya itu dapat kita contohi dan diri kita terjaga dari sebarang maksiat. Jadi hari ini adalah zaman fitnah, sehingga kan ulama-ulama pun dihina, dijatuhkan, dicaci, dimaki para ulama. Sedangkan influencer-influencer semua diagungkan, dimuliakan Allah. Bukanlah salah, tapi sehingga jadi terbalik dah dunia sekarang. Bila ulama disebutkan tentang macam mana mereka dihina, mereka dibunuh karakter mereka. Jadi ini zaman-zaman yang kita kena selalu duduk dengan kebaikan. So duduk dengan orang soleh, selalu kena duduk dalam majlis ilmu, selalu kena perbaiki insya-Allah diri kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa pimpin kita pada siratul mustaqim. Allah anugerahkan kita kebaikan dan juga pemeliharaan hati kita, diri kita, jiwa kita, dunia dan akhirat insya-Allah. Baik, di sini ada soalan.
yang Ustaz terangkan adalah ubat kepada hati. Kalau cara-cara nak jaga hati, sentiasa jaga hati supaya tidak terpesong, terpengaruh atau terjaga. Yang paling asas tu basic, yang boleh dilakukan 5 perkara yang Ustaz telah terangkan tadi. Maksud saya jaga hati sebelum jadi sakit. Okey, apa dia? Sebenarnya ada lagi pembincangan lain iaitu untuk kita pelihara hati kita. Dia sebenarnya soal hati ni dia besar. Tapi ni ubatnya kalau dah penyakit. Macam mana nak jaga dia? Kalau contoh dia tak sakit lagi tapi nak bagi suplemen. Ni suplemen. Antaranya ini yang paling utama iaitu banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Kita kena banyak istighfar kepada Allah. Jadi bila kita istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan bersihlah jiwa kita. Kita rasa macam hati tu nak mula berubah ke, niat ke atau sebagainya, nak sebut benda yang tak elok ke, nak kata benda yang buruk ke, maka kita cepat-cepat istighfar, astaghfirullahalazim. InsyaAllah Allah akan bersihkan kita dari dosa dan kita pun berhenti buat benda tu, kita akan terhindar daripada hati yang buruk atau perbuatan yang buruk, insyaAllah. Maka kita amalkan istighfar. InsyaAllah ada rezeki, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan yang lain. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik di sisi Allah, kita saya kesilapan, khilaf saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya fakir ini. Semoga Allah berkati apa dibincangkan dapat kita amalkan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yash'a' min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir sekali, sekalian jemput untuk menonton siaran saya di TV Al-Hijrah setiap hari Rabu pukul 12 tengah hari. Tak sempat 12 tengah hari, ada 12 tengah malam. Ada dua waktu dia tayang. Saya sekarang tahun lepas saya bincang tentang Asmaul Husna dan alhamdulillah dah selesai bulan 12 hari tu, dan masuk bulan 1 ni tentang sifat 20. Jadi sekarang saya baru bahas tentang mukaddimah dan sifat wujud. Sebenarnya agak sukar nak terangkan tentang sifat 20 ni, tapi kita usahalah juga. Kita mudah-mudahan dia menjadi satu ilmu yang menguatkan iman kita. Dia boleh jemput tonton di TV Al-Hijrah pukul 12.30 hari Rabu. Hari Isnin, Selasa, Rabu. InsyaAllah. Dan insyaAllah saya bersiaran live pada hari Ahad di TV Al-Hijrah pukul 9 pagi untuk sesi Al-Quran pula. InsyaAllah. Al-Quran live. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Hajah Zainul. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Arif Zaki atas perkongsian ilmu mengenai 5 ubat hati ini ya. Demikianlah bicara tentang hati. Sesungguhnya ubat hati itu ada 5 perkara. Maka ubatilah hati kamu dengan 5 perkara tersebut seperti dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz itu tadi. Dan semoga kita sentiasa tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam keadaan hati yang bersih dari segala penyakit hati yang akan membuatkan kita lalai dan leka kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan insya-Allah ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat pada pagi ini dan juga diberi kefahaman bagi kita semua dalam memahami syariatnya. Dan tidak lupakan kepada penyumbang-penyumbang bagi slot program kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan demi kesinambungan majlis ini yang kita perlukan setiap hari kan Ustaz kan? Dan ucapan penghargaan yang sangat-sangat saya tidak ada ucapan yang nak dihargai kepada penyumbang kita, kerana tanpa penyumbang siapalah kita Ustaz kan dalam majlis online ini. Dan dan Ustaz dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi membuat catatan di slot kita ini. Itu ubat membersihkan hati. Yang pertama membaca Al-Quran dengan mentadabbur, banyakkan berpuasa, solat malam, berdoa pada waktu fajar dan bergaul dengan orang-orang yang soleh-solehah. Itu catatan yang dibuat oleh Hajah Sab. Terima kasih Hajah Sab. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz kan slot program kita ini dulu dengan tasbih kafarah Ustaz dan solat al-Ars. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jumpa lagi puan-puan semua pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa kasih lagi Abang ya Nur. malam nanti. Terima kasih Ustaz. Salam. Sahabat Sama, semua. sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.